So hari ni cikgu nak bincang latihan 7.1A ni yang cikgu suruh buat hari tu. Semua dah tengok kan video hari tu? Dah. Okay, dalam video tu dia ajar macam mana nak buat table yang ni. Okay, yang nombor 1 ni dia suruh kira jadual kekerapan kan. Okay, jadi dalam jadual kekerapan kena ada yang ni. Kan kat sini dia dah bagi kelas. Jadi kita sediakan kelas, kekerapan, atas dan bawah, lepas tu titik tengah, sempadan bawah atas ni. Macam mana nak kira yang kelas ni? Mula-mula kita cari apa nombor yang paling besar dekat dalam yang dia bagi ni, data yang dia bagi ni. So kita tengok kat sini nombor paling besar ialah 49. Okay. Lepas tu nombor yang paling kecil pula ialah 1. Jadi nak cari kelas ni, maksudnya kelas ni kita kena tahu berapa beza daripada nombor yang sini pergi ke sini. Okay. So nak cari berapa beza kelas ni, tolakkan, lepas tu bahagi dengan nilai ni. N sama dengan 5. N sama dengan 5 ni datang daripada mana? Datang daripada sini. Okay, sebab dia suruh bina satu jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 5. Jadi dia nak 5 kelas. Okay, dia nak ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelas. Okay. So, sebab tu kita dapat N dia 5. Jadi nak cari beza kelas ni, interval ni. Okay. Ni kita panggil interval ni daripada 0 sampai 9 ni. Interval dia kita buat besar tolak kecil bahagi N. Okay. Bahagi N kita dapat 9.6. Jadi kita kena jadikan dia sebagai nombor bulat. Okay. So kita dapat 10. Ni bundarkanlah. 9.6 bundarkan dapat 10. Okay. Jadi kita tahu beza daripada 0 sampai 9 ni ialah 10. Beza 10 sampai 19 ni 10. Sama juga dengan yang lain. Okay. Macam mana nak tahu ini start daripada berapa? Okay kan kat sini nombor paling kecil ialah 1. Okay, so senang kalau kita start daripada 0. So dekat sini 0, kira dia mesti 10. Maksudnya 0 ni termasuklah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita tahu dekat sini beza dia adalah 10. Okay, sama juga dengan yang ni. Lepas 9, sini 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, so 10 juga. Sampailah bawah. So kita tahu kelas ni dah settle lah ni. Nombor 0 sampai 49. Data ada 49 kan. Okay. So kekerapan ni, kira je lah. Nombor 0 sampai 9. Cari nombor 0 sampai 9 dalam ni ada berapa. 10 sampai 19 dalam ni ada berapa. Macam dalam video yang hari tu kira je. Okay, lepas tu ini dah settle. Kira had bawah dan had atas ni. Macam mana nak kira yang ni? Hari tu dalam video hari tu dia tunjuk macam mana? Okay, yang had bawah ni ikut je lah yang dekat kelas ni. Okay, kelas ni yang before yang kecil ni kita letak dekat had bawah. Yang besar ni kita letak dekat had atas. Dari titik tengah ni buat tambah. Okay. Tambah lepas tu bahagi 2. Ni 0 tambah 9 bahagi 2 dapat 4.5. 10 tambah 19 bahagi 2 dapat 14.5. Sampailah bawah. Okay, saya tekan sampai bawah ni. Lepas tu sempadan bawah pula. Sempadan bawah ni ambil je yang ni. Okay, ambil yang ni kita letak kat sini. Lepas tu yang ni macam mana nak dapatkan? Kita ambil yang ni. Okay, tengok ini dengan ni mesti tambah. Lepas tu bahagi 2 dan kita dapatlah yang ni. Untuk yang ni pula, untuk yang ni, mesti yang ni. 19 tambah 20 bahagi 2 dapat yang ni. Sama juga dengan yang seterusnya. Okay. Tambah lepas tu bahagi. Macam mana nak dapatkan yang ni pula? Yang ni sama je. Awak copy je. Yang penting dia akan naik ke atas. Okay. Yang ni bawa naik atas. Ni bawa naik atas. Ni bawa naik atas. Tapi macam mana nak tahu yang ni pula?
Tambahkan je lah, kita nampak beza dia semua 10 kan. Jadi 39.5 tambah 10 kita dapat 49.5. Okay. So sekarang ni kita panggil jadual kekerapan. Ni mesti semua kena ada sempadan atas, sempadan bawah, titik tengah, had atas, had bawah, kekerapan dan juga kelas. Siapa yang tak faham macam mana nak buat jadual kekerapan ni? Filia faham ke? Faham. Nabila? Nabila okey ke tu? Alright, tak apa kalau line tak okey tak apa. Nanti boleh PM cikgu dia. WhatsApp cikgu personal, okay? Alright. Lepas tu nombor 2, cikgu suruh buat nombor 2 kan? Nombor 2, dia bagi jadual menunjukkan jisim bayi yang baru lahir dalam 1 bulan. Nyatakan titik tengah, had bawah, had atas, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan bagi data tersebut. Okay, so dia dah bagi macam ni, kita buatlah table yang sama macam atas ni. Alright. Okay. So, gunakanlah table ni. Buat macam cara yang cikgu ajar dekat atas tadi tu. Sama macam tadi sama macam cara tadi. Okay. Ini kita panggil jadual kekerapan. Alright. Cikgu. Ya? Yang kelas tu memang telah ambil bawah dulu Maksudnya macam dekat situ dia tulis 2.0 kan. Yang ke atas tadi tu dia macam apa Yang atas tu dia macam 1 kita ambil sifar. Yang bawah tu tak berapa faham yang kelas. Kalau macam ni selalunya kita akan ambil nombor yang sebelum dia. Yang nombor 2 tu apa? Yang sini. Yang nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni ikut je. Dia dah bagi kan? Ikut je table ni. Ni salin je balik. Ni pun ni pun dia dah bagi. Bilangan bayi ni maksudnya kekerapan lah. Kalau macam nombor 3 pun dia dah bagi. Nanti cikgu cuba cari contoh macam mana untuk buat jadual kekerapan ni, okay? Nanti cikgu bagi dekat korang. Okay? Yang kelas ni selalunya memang dia ambil yang belakang ni. Dia ambil nombor yang sebelum tu. Okay. Jadi yang ini sama je macam tadi caranya. Untuk yang kekerapan longgokan ni pula. Kekerapan longgokan. Ataupun kita panggil dia dalam bahasa Inggeris cumulative frequency. Okay. Cumulative frequency maksudnya kita ambil yang kekerapan ni, tambahkan dengan nombor yang sebelum dia. Okay. Tapi dekat sini, macam mana nak dapatkan yang ni? Dekat sini kita tak ada maklumat kan. Jadi kita tambahkan dengan kosong. Jadi 9 tambah kosong dapat 9. Lepas tu untuk dapatkan yang ni pula, tambahkan je lah. 9 tambah 15. Dapat 24. Okay. Lepas tu, ini macam mana nak dapat 48 ni? 15 tambah 24 ke? Tak, 24 tambah 24. Okay, 24 tambah 24. Lebih terus ni. Okay, tambah. Dia kena tambah yang ni. Awalnya cikgu lukis. Alright, dia kena tambah yang macam tu. Tambah dengan nombor yang sebelumnya. Okay? So, kita dapat kekerapan longgokan ataupun cumulative frequency yang dipanggil. Yang ni kekerapan longgokan ni semua boleh buat ke? Ada yang tak faham tak? Boleh. Boleh. Filia boleh? Yang 24 tambah 24. Dia kekerapan longgokan ni. Okay, jap. Dia macam ni. Sekarang ni
Macam mana boleh dapat nombor yang first ni? Sebab kita tambahkan dengan nombor yang sebelumnya. Nombor yang sebelum daripada 9 ni. Tapi kita tak ada data kan? Kita tak ada maklumat. So sebab itulah 9 ni tambahkan dengan kosong je. 9 tambah kosong kita dapat 9 lah. Alright, macam mana dapat 9 ni? Kita tengok yang kekerapan ni. Untuk cari kekerapan longgokan ni, dia based on yang ni je. Kekerapan ni dengan kekerapan longgokan ni. Kita fokus pada tu je. So, tengok dekat sini, 9. Tak ada maklumat yang sebelumnya. Jadi kita tambahkan dengan kosong. Kita dapat dekat sini, 9. Alright. Lepas tu macam mana nak dapatkan yang ni pula? Dia mesti 9 ni tambahkan dengan kekerapan tadi. Yang seterusnya, 15. Dapat 24. Okay. Lepas tu untuk yang seterusnya pula, yang ni pula, 24 ni tadi, tambahkan dengan nombor kekerapan yang seterusnya, 24, dapat 48. Okay, lepas tu 48 ni, tambahkan dengan kekerapan yang seterusnya, iaitu 20. Kita dapat 68. Ini pula, 68 tambah 10, dapat 78. Okay. Tengok yang cikgu warnakan ni. Pen lain-lain. Okay. So 9 tambah 15 dapat 24. 24 tambah 24 dapat 48. 48 tambah 20 dapat 68. 68 tambah 10 dapat 78. Okay. Tu macam mana nak buat kekerapan longgokan. Faham tak? Faham. Okay. Nak buat graf ni semua boleh ke buat graf? Cikgu ajar saya. Ha? Cikgu terangkan balik lah. Saya pun bukan ni. Okay. Okay, cikgu bagi tips Macam mana nak senang buat graf? Kita buat table yang ada kelas ni. Lepas tu ni kita panggil kegerapan lah. Maksudnya yang inilah yang ni. Okay. Ataupun kalau data yang berterabur macam ni, ataupun data tak terkumpul, ini ialah kegerapan. Jadi kita kira-kira, lepas tu kita dapat yang ni. Okay. Yang ni. Yang ni. Ni nama dia kegerapan. Alright. Lepas tu yang ketiga kita kena ada sempadan atas. Tak kisahlah graf histogram ke graf kegerapan poligon. Okay. Poligon kegerapan. Okay. Graf histogram dan juga graf poligon kegerapan mesti ada 3 benda ni. Kelas, kegerapan dengan sempadan atas. Okay. So kat sini dia dah bagi kelas dengan kegerapan ni, bilangan pekerja ni. Alright, tu dah settle lah. Lepas tu kita kena cari sempadan atas pula. Sempadan atas ni macam tadilah cikgu cakap. Ini tambahkan dengan ni, bagi 2 dapat ini. Alright. Cikgu tukar pen dah. Okay, lepas tu yang ni bahagi ni, ini tambah ni dapat yang ini. Ni tambah ni bahagi 2 dapat ni. Okay, itu macam mana nak cari sempadan atas. Okay. So ni je lah yang paling penting. Kelas, kegerapan, sempadan atas. Untuk buat graf histogram dan poligon kegerapan. Alright. Sekarang ni dia cakap dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk. Mengufuk ni maksudnya X lah. Alright. Okay. Ni X. Dan 2 cm kepada 20 orang pekerja pada paksi mencancang. Ni ialah Y. Okay. So, 2 cm kepada 1 jam pada paksi X dan 2 cm kepada 20 orang pekerja. So, kita tentukan skala dekat paksi Y dulu. Okay? Tentukan skala dekat paksi Y dulu. Macam mana nak tahu besar mana kita nak guna kertas graf tu? Okay? Kita tengok dekat sini.
Dekat sini, kekerapan ni. Okay, tengok dekat kekerapan. Berapa nombor paling besar? 90. Okay. Lepas tu, dekat sini, dia cakap tadi Y 2 cm kepada 20 orang kan. Maksudnya, jarak dalam ni, jarak dia ialah 20. Ini jarak dia pun 20. Okay. So, kita tahu dia sampai 90. So, yang sampai sini kan. Tapi jaraknya ialah 20. So, kita teruskan buat sampai 100. Jadi, kita mula dari kosong. Lepas tu, tandakan per skala 20. Lepas tu 40, 60, 80, 100. Okay. Ini macam mana kita nak tahu berapa besar kita nak guna kita punya kertas graf tu. Okay, tengok berapa nombor paling besar dekat sini. Tengok dia punya skala ni. Okay, skala dia cakap setiap jarak tu ialah 20. Jadi ini satu kertas graf ni, jaraknya ni ialah 20 ya. 2 cm. So kalau dia cakap 2 cm kepada 20, maksudnya jarak yang first ni ialah 20. Dia punya jarak ni mesti sama ya semua. Maksudnya kalau kat sini jarak dia ialah, kalau yang dekat sini, hijau ni jarak dia ialah 20. Yang merah ni, jarak dia pun mesti 20. Yang biru ni pun jarak dia mesti 20. Dia tak boleh kalau kat sini hijau ni jarak 20, tiba-tiba merah ni jarak 10. Tu dah salah tu. First kali skala dah salah, terus semua salah. Okay. Faksi X dan Y ni, dia punya skala sangat penting. Okay. Okay. So, kita dah tahu yang bilangan pekerja ni ialah untuk faksi Y. Okay. So, sekarang maksudnya kalau bilangan pekerja ni untuk faksi Y, jadi badan ni untuk faksi X. Okay. So, sekarang kita dah tahu skala dia. Buat pula skala untuk faksi X. Okay, faksi X dia cakap 2 cm kepada 1 jam. Maksudnya jarak dia adalah 1 je lah. Yang tadi ni jarak dia adalah 20. Okay, ni 20, 20, 20. Tapi ini jarak dia 1. Okay, 1. Yang ni pun jarak dia 1. Semua jarak dia 1. Alright. So, dekat sini macam mana nak tahu kita kena letak berapa? Tengok sempadan atas ni. Okay. Sekarang sempadan atas ni kita start daripada 5.045. Betul? Tapi dekat sini dia tulis 4.045. Dekat sini baru dia start 5.045. Okay. Macam mana nak tahu ni start berapa? Senang je. Yang ini mesti tolak 1. So kira berapa? 5.045 tolak 1 dapat 4.045. Sama tak? Sama. Okay. Okay. So kita tulislah dekat sini 4.045. Lepas tu yang seterusnya barulah kita ikut table yang kita dah buat ni. 5.045, 6.045. Tengok betul tak jarak dia ni 1? Ni ke sini jarak dia 1. Betul tak? Betul. Betul kan? Betul lah ni, maksudnya samalah dengan apa yang soalan nak. Dia cakap setiap skala 2 cm mesti 1 jam. Maksudnya beza dia adalah 1 jam. Okay. So kat sini kita dah labelkan. Lepas tu barulah boleh buat graf. Okay, macam mana nak tahu graf tu? Kecil sangat Okay. Sekarang kita tengok 5.045. 5.045 dengan 4.045. Okay, yang sebelumnya. Dia cakap bilangan pekerja adalah 2. So, daripada antara 4.045 dengan 5.045 ni kita tandakan 2. Faham ke? Right, tunggu sekejap.
Okey. Sekarang ni 5.045. Sebelumnya adalah 4.045, betul? So, bilangan dia adalah 2. Jadi kita tahu antara 4.045 dengan 5.045 adalah 2. Ni kecil sangat ni. Sebenarnya dia 2, okey? 2. Lepas tu, yang seterusnya pula antara 5.045 dengan 6.045 adalah 4. Okey? Dan seterusnya kita tadakan 4 kat sini. Alright. Lepas tu, antara 6.045 dengan 7 adalah 22. Jadi tandakan 22 dekat sini. Okay. So, buatlah seterusnya. Kita tengok beza macam ni nak cakap. Beza antara ni dengan ni. Beza antara ni dengan ni. Nilainya ialah 2. Lepas tu beza antara ni dengan ni pula. Beza antara ni dengan ni pula. Nilainya ialah 4. Maksudnya jarak antara ni dengan ni. Nilainya ni dengan ni nilainya adalah 4. Okay. Lepas tu buatlah yang seterusnya pula. Untuk yang contohnya cikgu pilih sempadan antara ni dengan ni 9 hingga 10. 9 hingga 10 iaitu yang ni. Okey, nilai Y dia adalah mana? 14. Okey. Yang ni. So tandakan kat sini 14. Okey. So bila dah labelkan, semua dah labelkan, dah pangkahkan, lepas tu sambungkan. Sambungkan guna pembaris. Okey. Sambungkan guna pembaris. So kita dapat itu untuk graf poligon kegerapan. Okey. Tapi kalau kita sambungkan, cikgu tunjuk contoh lagi satu. Okey. Tengok yang ni Cikgu dah sambungkan dah ni. Semua ni dah sambungkan kan. Dah settle lah sampai sini. Tapi macam kalau graf poligon kegerapan, kita tak boleh biar dia tergantung sampai yang hijau ni je. Kita kena habiskan dia sampai dia jadi kosong. Sampai dia kena dekat paksi X ni. Tapi macam mana kita nak tahu dekat sini? Kat mana kita nak letak, dekat sini ke, dekat sini ke, ataupun dekat sini ke, kan? Kita tak tahu. Okay? So kalau macam tu, kita tengok ini dia dekat tengah sini. Okay? Jadi ni pergi ke sini, ni pergi ke sini adalah separuh. Okay? Dia pergi sini separuh. Jadi dia mesti pergi separuh juga. So kita tahu the next skala yang dia perlu landing adalah dekat yang sini. Sama juga macam dekat sini. Di sini kita tahu ini jarak dia separuh. Jadi dia pergi lagi separuh. So dekat sini dia habis. So dia kena landing kat situ. Okay. So kita punya poligon kegerapan dah siap lah sebab kita dah sambungkan semua. Dan dia landing dekat paksi X mula. Okay. Sekarang ni untuk histogram. Untuk histogram pula senang je. Awak ambil pembaris, gariskan yang ni. Gariskan setiap ni. Okay, assume lah cikgu garis tegak. Ni kena tegak ni. Jangan sangat-sangat pula guna pembaris. Alright. So gariskan semua ni. Ini pun. Lepas tu selesaikan ni garis sampai bawah. Ni pun garis sampai bawah. Okay. So kita dapat graf yang full lah. Graf yang full macam ni. Okay. Kita ada graf histogram, graf poligon kegerapan pun kita ada. Okay, senang je. Kalau soalan minta macam ni, soalan minta dia suruh buat histogram dan poligon kegerapan pada graf yang sama.
Okay, jadi bolehlah buat sekali macam ni. Guna maklumat yang sama, guna skala yang sama, yang titik yang kita dah tandakan ni semua sama. Lepas tu kita just gariskan dan buat kotak ni je. Itu je lah beza histogram dengan polikon kekerapan. Polikon kekerapan yang guna pembaris yang tegak-tegak ni, histogram pula yang kotak-kotak ni. Okay, faham tak? Faham. Filia faham ke? Faham cikgu, boleh lah sikit-sikit. Okay, kalau tak faham nanti cikgu letak video ni dekat YouTube, nanti boleh tengok semula, okay? Siapa, Nabila faham ke? Okay. So, cikgu tunjuk sekali lah untuk nombor 4. Nombor 4 yang ni. Cikgu buat besar-besar biar semua boleh tengok. Alright. Bila dapat soalan tu, first kali kita kena cari sempadan atas ni. Okay. Cari sempadan atas ni buatlah 1.9 tambah 2 bahagi 2 dapat 1.95. Jadi yang lain pun sama juga. Okay. Lepas tu, labelkan 1.95 ni. 1.95 sebelumnya adalah 0.95. Okay, kita tolakkan satu. Tengok ni cikgu tulis. Ambil nombor sebelum sempadan atas, iaitu 1.95 tolak 1. Kita dapat label yang dekat sini. Okay, 0.95, lepas tu ni 1.95, seterusnya. Okay. Kalau buat graf ni, contohnya dia sampai 6.95 kan, janganlah buat graf sampai sini je. Panjangkanlah sikit dia punya paksi X tu sampai sini. Okay, macam cikgu buat ni. Ni pun kira pendek lagi, patutnya panjang lagi sikit sampai sini. Okay, paksi X dia. Sama juga dengan paksi Y. Kalau sini 50, panjangkan sikit graf tu. Okay. Okay. So, sekarang bila dah labelkan skala dia, lepas tu labelkan dia punya kekerapan ni. Ini tadi paksi Y. Ini tadi paksi X. Okay. Sempadan atas mesti paksi X, sempadan X yang kekerapan ni mesti Y. Okay. So, cuba tengok macam mana nak labelkan yang 0.95 hingga 1.95 ialah 25. Okay, jadi cikgu tandakan 25 dekat sini. Lepas tu, seterusnya 1.95 hingga 2.95 ialah 33. 33 kat sini. Dan seterusnya pula dekat sini. Okay. Tapi kenapa cikgu, macam mana nak label dekat mana? Kita tengok antara ni dengan ni ada ruang, ada tengah-tengah ni kan. So kita ambil yang tengah ni, tarik sampai ke atas. Maksudnya 3.95 hingga 4.95 ialah 50 yang ni kan. 3.95 hingga 4.95 ialah 50. Jadi labelkan tengah-tengah ni ialah 50. Okay, sama juga dengan yang lain, ambil yang tengah ni. Right. Tapi untuk yang soalan ni, dia minta polikon kekerapan. Dia tak minta histogram pun. Jadi cikgu buat polikon kekerapan je. Okay. Buat yang ni, lepas tu yang ni ikutlah cara cikgu tadi. Yang ni kan dah sampai separuh kan. Ni ke sini separuh. Jadi ni ke sini pun separuh. Gariskan. Okay. Dia polikon kekerapan tak boleh tergantung. Alright, faham Kalau tak faham, bagi tahu je cikgu. Cikgu tak kisah pun. Korang nak cikgu buat 100 video pun boleh. Okay? Boleh lah. Okay. Kalau tak faham, bagi tahu je cikgu apa yang korang tak faham tu. Okay?
Jadi nanti cikgu boleh buat video explanation tentang yang korang tak faham tu betul-betul. Tapi kalau korang tak bagi tahu mana korang tak faham, jadi cikgu pun tak tahu macam mana nak explain. Okay? Syami faham tak? Apa dia? Syami. Syahmi faham? Faham. Okay. Filia faham ke? Faham Saya cuma tak faham kalau nak buat jadual je. Kalau yang graf saya faham lah. Okay. Buat jadual. Nanti cikgu cari contoh lagi untuk jadual ni. Jadual kekerapan. Alright. Tu je lah kelas kita hari ni. Cikgu nak bincang macam mana nak buat graf ni je. Sebab buat graf ni penting tau. Buat graf ni serius boleh score. Ini markah yang banyak lah memang. Cuba tengok buat graf. Korang buat paksi X, Y. Lepas tu korang labelkan dia punya ni. Dah betul pun. Kira dah dapat markah. Okay. Kalau rasanya kena ada tajuk, nanti cikgu check. Sebab dulu rasanya kena ada tajuk. Ada tajuk akan dapat lagi 1 markah. Okay. Lepas tu buat yang ni semua, baru dapat markah yang lain. Tapi at least kalau kita labelkan X dengan Y ni, paksi X dengan Y ni dah betul lah. At least kita dapat lah juga markah kan. Walaupun kalau kita salah yang dalam ni pun. Okay. So kelas kita sampai sini je untuk hari ni.